Okey, kita mula dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita cuba baca kitab Kifatul Ghulam, bab syarat Fatihah. Ada pun syarat Fatihah itu yang tersebut dalam kitab Nihayah, iaitu 9 perkara. Pertama, hendaklah diintikadkannya Fatihah itu sekalian fardu. Mana baca Fatihah ni fardu. Kalau kata sunat, setakat apa dengar lah, batal sembahyang kita. Kalau kita intikad baru Fatihah tu sunat. Ada kata seluruh sembahyang kita batal habis. Ada kata gitu. Jadi kita intikad bahawa Fatihah tu fardu hingga satu huruf sekalipun. Satu huruf sekali fardu belaka tu. Okey. Dan kedua, jatuh Fatihah itu dalam berdiri betul. Ini bagi sembahyang wajib, sembahyang fardu. Kena baca Fatihah masa berdiri, kecuali bagi mereka yang uzur. Dan ketiga, hendak mendengar dirinya. Mana baca bahasa Fatihah kena dengar. Dari mulut saja tak jadi, kena dengar. Telinga kita biar jelas dengar, bacaan kita betul. Kena molek. Pasal ramai orang baca Fatihah macam bisik, tak dengar, tak sah Fatihah, tak dengar kalimah huruf. Tak dengar. Dia kena dengar, apa hal kena dengar. Itu selalu syarat dia. Keempat, mualak, yang ni berturut-turut. Okey, mualak ni dia berat sikit. Mana mualak ni berturut-turut, mana tak boleh kerak tengah-tengah. Tak boleh kerak tengah-tengah dengan benda lain. Kecuali setakat ni apa tu, amin dengan tu imam je. Amin dengan tu imam. Amin dengan tu imam. Amin. Masa kita baca Fatihah, lepas tu tu imam amin, kita pun ikut amin. Amin tu tak membatalkan mualak. Ada beberapa perkara yang tidak membatalkan mualak, tapi kena teliti beralus. Pasal apa tak ingat. Dulu apa tahu dah, lama tak ulang kaji, tak ingat. Kalau kita kata bersing, kita terus sembahyang, kita bersing, kita baca alhamdulillah, putus mualak ke tak? Apa tak sahih betul? Apa tak sahih? Tapi kalau ada jumpa maklumat, kongsi balik kan, cari maklumat. Sama juga kalau kita baca apa, kita menguat baca apa? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Itu membatalkan, memutuskan mualak ke tak? Cuba carilah maklumat tu, apa tak ingat. Ada benda yang membatalkan mualak, ada benda tidak. Contoh lain katakan apa tak sahih juga. Tapi kalau kita sembahyang, orang beri salam, kita jawab waalaikumsalam, katakan. Putus tak mualak Fatihah kita. Kena jaga molek. Kalau boleh tak sah lah, paling senang sikit Okey, tu buat mualak Mana kena jaga supaya mualak tak putus. Tapi kalau kita bersing lama, selagi kalau kita berhenti lama tanpa sebab, kita berhenti lama, alhamdulillahirabbilalamin, kita berhenti, nak gatal lama, itu putus mualak dia panggil. Tapi kalau kita batuk kau lama, walau seminit sekalipun, itu tak membatalkan mualak. Pasal bukan sengaja. Tak nampak 2 kali. Tak nampak 2 kali, apa tak tahu, ada berani. Kita biasa berhenti tak nampak sekali tau. Tak nampak 2 kali. Apa sebab tak nampak, tak terlibat. Pasal tu keperluan kehidupan. Pasal kadang-kadang tak nampak, pasal macam nampak tak cukup kan. Pasal tu abang tak tahulah jawapan sebab abang tak tahu abang sedap lah benda gitu. Benda tu benda apa nak panggil, benda semula jadi kehidupan manusia. Kena tarik nafas tu. Dah orang lelah, mana kita tarik acak kali lah. Tak boleh tu. Hak musakkah kita tarik nafas tu macam bersing macam bersing jugalah. Abang rasa gitu. Pasal abang tak jumpa benda tu abang tak jumpa setakat tarik nafas tu. Kelima, ditertibkan. Baca Fatihah kena tertib. Hak dulu, hak kediam. Okey, tu tertib. Mana kalau waladhdallin, patut alhamdulillah, tak sah Fatihah kita.
Kelima, memelekan hurufnya. Hak ni. Memelekan hurufnya. Bila ada huruf. Belum. Bila ada huruf, maknanya ni ya. Makhraj huruf. Dia satu makhraj, satu menambah huruf atau mengurangkan huruf. Macam kita baca, ada setengah orang baca walau terimbang sekalipun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanur Rahim. Kat mana tak ada huruf situ? Ada tinggal huruf situ. Mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanur Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yaumiddin. Ada tak huruf hilang situ? Baru kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau kita wakah tak apa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita wakah ni mana berhenti sekejap. Kita berhenti sekejap, ambil nafas baru. Ambil nafas baru kita sambung ayat yang kedua. Tapi kalau kita berhenti tapi tak ambil nafas baru, itu kita tak panggil wakah. Itu panggil sakta. Jadi ramai tu imam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanur Rahim. Apabila kita baca gitu, nun hilang. Kita buang nun dalam Fatihah. Batas semayang, apa bagang ada. Kita bimbang gitu, batas semayang tak. Kita nak jaga semayang, duduk semayang hari-hari itu buat. Pasal dalam bab semayang, belajar semayang, bab tajwid kena faham juga. Kena faham tajwid. Kita tinggal nun situ sebutir. Okey, boleh faham dah? Habis jam mana? Selagi kalau makhraj huruf waktu lain sikit hukum dia. Pasal kadang lidah manusia tak boleh nak buat. Duk belajar berapa ramai tok guru pun tak boleh nak buat, lidah keras. Orang zaman dulu dia kikir lidah. Dia kikir lidah, nak lembutkan lidah, dia kikir. Dia ambil benda dia ke atas lidah tu. Macam benang ke. Dia dulu dia ambil pohon tu, pohon 3 segi lah, dia ke lidah sama dia orang tu. Dia ke lidah. Guna? Jadi kedak Allah tu usia dia orang. Gak ada katanya kalau kita dah belajar berapa guru, abang tak ingat dah. Abang banyak tak ingat benda ni dah. Belajar dengan berapa guru tak boleh juga. Kita ambil contoh lah Cina masuk Islam. Belajar berapa guru pelak tak jadi sebutan. Tapi itu dimaafkan. Dia dah usaha dah. Yang tak boleh ni kita tak belajar langsung. Hak tak belajar ni. Belajar sikit pada tak boleh. Kena berapa orang syarat ada, berapa orang guru apa tak ingat. Dimaafkan dah kita sebut gitulah. Mana yang penting kita usaha belajar. Okey? Jika sebutan salah sikit nak mana? Sebenarnya ramai orang sebutan tu tak betul ramai. Dan kita bukan nak buat sebutan macam tu Arab. Tak boleh kita. Lidah Melayu sebut cara Melayu juga. Tapi biar comel sikit lah, biar jangan tukar bimbang huruf. Tukar bimbang huruf pasal merubah makna takut itu je. Ketujuh, memelihara akan barisnya. Baris kena jaga. Atas bawah ni, atas bawah depan kena jaga. Ramai kita baris tukar bimbang kadang. Dan kedelapan, memelihara tasdiknya. Kita kat tasdik ramai. Sama dia kita buang tasdik, kita tambah tasdik. Tambah tasdik ada. Tambah tasdik contoh kan? Apa tak ingat sangat lah. Tapi ada. Ataupun kita tambah baris. Tambah baris dah. Mana hak tak ada mak, kita baca mak. Hak baca pendek, kita baca panjang. Hak gitu. Jaga molek. Benda tu nampak barang. Kalau hak panjang 2 harakat, kalau mak asli panjang 2 harakat, kita buat 4. Tu tak menimbul masalah sangat. Itu dia panggil istilah tu lahan kopi. Tak berdosa. Lahan kopi, kesalahan yang macam si kecil. Kopi ajali. Kecil tu tak membatalkan bacaan Fatihah kita. Tapi kalau benda pendek, benda tak ada mak. Dengar ni. Kata-kata. Kalau benda tak ada mak, tambah mak. Itu membatalkan Fatihah. Yang abah jelas nampak dalam orang baca solawat lah.
Allahumma sholli solatan gitu kan. Lepas tu menambah alif kat mim. Lepas tu tak ada benda tu. Merubah makna tambah alif. Macam kembali. Biasa mak ni, mak dengan tak ada mak tu orang banyak tukar bimbang. Mak tak ada, kita tambah huruf jadi mak. Apa tak ingat sangat lah. Biasa kat sini lah, iyyaka na'budu, kita panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu tu tak ada mak situ. Kita kena baca pendek. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kena balik tambah mak, batal sembahyang kita. Kalau sepanjang hidup kita buat gitu, seluruh sembahyang kita tak sah. Yang ke-9, memeliharakan sekalian kalimahnya. Ke-9 syarat tadi kan? Memeliharakan kalimahnya. Kalimah dalam Fatihah ada berapa kalimah? Berapa ayat dia ada? 7 ayat. Kena jaga 7 lagi yang tinggal. Okey, boleh dah? Hak bab memelihara kalimah tadi, abah tak ingat sebenarnya, tapi abah pernah jumpa lah menambah kalimah dalam Fatihah tu. Okey, biasa kesilapan yang kita buat, dengar apabila kita baca Fatihah ada 7 ayat. Ambil contoh kalau kita Alhamdulillahirabbil alamin, kita waswah. Kita ulang balik Alhamdulillahirabbil alamin. Itu 2 kali kita baca. Jadi abah bimbang itu termasuk dalam menambah ayat dalam Fatihah. Abah takut. Abah dah ingat dah, abah was-was sikit. Abah bimbang takut membatalkan Fatihah. Pasal kalam Fatihah ada 7 kalam, 7 ayat, 7 kalam bagi 7 kalimah. Kita tambah lagi. Jadi kalau kita was-was, cara baca dia Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, kita sambung lalu. Baru tak panggil, tak apa ulang. Kalau sambung, dia bukan berulang. Itu kaedah dia dah tajwid. Kalau baca ayat biasa, bukan dalam semayang, tak apa. 10 kali tak apa. Tapi kalau dah semayang, kena jaga. Apa minta tolong jaga je. Apa dah sahih, boleh membatalkan Fatihah ke tak? Wallah alam dah sahih. Tiap bimbang takut membatal pasal menambah. Apa dia? Biar tu kata, tak apalah. Biarlah tu. Siapa dah masuk? Biarlah, tapi tak biar tapi apa nasihat supaya jangan. Jadi kalau macam tu imam tu buat gitu, macam gitu. Abah tak berani nak komen. Abah tak nak komen, tapi biarlah dia, kita tolong jaga. Kita jaga. Dan kita ikut dia. Biarlah. Mufawaqqah ke atau sama tak? Bahawa melakukan yelah, betul lah. Abah tak nak jawab benda tu. Cuba tengok pandangan orang lain pula lah macam mana Tapi abah setakat ni kalau boleh tak berulang. Biar walaupun mufti kata boleh pun, abah nasihat supaya jangan ulang. Kalau waswah ulang, kita baca kita sambung. Wasal selalu. Okey dah, itu cara kaedah kalau waswah Okey, ni bab Fatihah Kamu satu perkara lagi ketika baca Fatihah. Ketika baca Fatihah, hati kita duduk mana? Kita kena dengar molek. Ini pendapat haba belajar lah pasal dia ada pahaman yang berbeza juga. Berhubung baca Fatihah ni, ada setengah tu kata baca Fatihah dialog dengan Allah Ta'ala, ada begitu. Tapi haba faham ni, baca Fatihah ni, Fatihah ada kalamullah. Fatihah kalamullah. Jadi apa kalamullah? Zahirnya kita baca, hakikatnya Allah, kita dengar apa Allah Ta'ala beritahu kita. Kita dengar apa Allah Ta'ala beritahu kita melalui Fatihah tadi. Hayati makna dia biar betul, biar faham betul. Ada ulama menghurai dan kaedah yang panjang lah bab Fatihah ni.
ayat istimewa sikit lah, kalangan istimewa dihuraikan perkara oleh ulama lah. Abah tak pandai setakat tu boleh cerita je. Mana masa baca biar ingat kalam Allah, Allah Ta'ala dengar, Allah Ta'ala beritahu kita. Okey. Jadi kalau boleh comelnya jelah apa cakap je, kau boleh faham makna kalam tadi. Tapi kan bahasa Arab bukan bahasa kita, sembahyang puluh tahun pun tak payah nak hayati makna tadi. Payah tanya. Kita bukan hafal sebutir-sebutir perkataan tau. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan kita, tapi nak biar menghayati makna kalam tu tadi. Bab Fatihah ni setakat berdengar lah. Kaedah dalam baca Fatihah ni ada 3 kaedah tu, 3 wajah. Yang pertama kita baca ayat demi ayat. Ayat demi mana 7 ayat lah. Kita wakaf setiap ayat. Ada setengah tu dia suruh wakaf 3 kali wakaf. 2 kali lah deh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Situ wakaf sekali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina sababi. Okey, tu 3 wajah deh. Hasil lagi wajah ketiga baca sekaligus saya di awal pakai senafas. Itu 3 wajah tu. Tapi hak balik ke ayat akhir 3 tu memang betul lah, apa pun tak pasti. Kaedah ni sambung lah 3 ayat terakhir tadi. 3 ayat terakhir. 3 ayat ghairil maghdubi alaihim. Jadi sebab dia sebutnya kalau kita baca suratul ladzina an'amta alaihim, berarti situ mana ayat tu tak dekat. Mana ayat tu dekat. Tapi pergi sendiri tak boleh praktik sebab tak cukup nampak. Betul. Ayat dimulai mana tadi? Suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia putus makna. Tak rasak ke? Jadi suratul ladzina, jalan yang mana Allah berikan nikmat. Dia suratul ladzina an'amta alaihim, apa pun dan bukannya orang yang betul. Dia apa pun pada dasar tak ada komen kat begitu. Dan kalau dia kata tu boleh betul, tak salah kalau dia kata tadi. Tapi bagi apa kalau kita salah berhenti pun tak membatalkan Fatihah. Itu hanya tak comel je lah. Mana kita baca mana-mana berhenti cara mana takkan membatalkan Fatihah sekarang berhenti gitu. Selagi orang nampak pendek kan, main payah sikit. Tak nak buat kau. Apa tak nak buat benda tu? Dengar tu, cuba buat tak boleh. Tak dapat bagi apa? Bagi apa begini? Apa faham dia tak akan membatalkan Fatihah. Hanya tak comel saja. Pasal tak comel perlu wakaf ayat tak lengkap. Itu kaedah dia gitu. Kita wakaf tempat yang ayat tak lengkap memang tak comel dia. Tak kat mana. Faham boleh kaedah gitu. Jadi kadang-kadang kita tak boleh keras sangat. Sampai kata sos semayang tak kena. Tak sos Fatihah. Tidak. Dia tidak membatalkan Fatihah kita. Banding mualak tadi. Kalau putus mualak batal Fatihah. Kena faham boleh. Okey, boleh dah? Ya, tunjuklah sikit bacaan Al-Fatihah ya. Dengar dulu. Dan nak betul Al-Fatihah. Mari sini. Okey, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.